Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tibanya bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga dan ditutup akan pintu neraka, dan kemudian dibelenggu akan segala syaitan, yakni syaitan-syaitan. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, ashabul fadilah, ustaz-ustaz dan para alim ulama, hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah kita merafakkan syukur kepada Allah kerana Allah memberi kita peluang untuk sampai ke penghujung Ramadan, dan kita pada malam ini, malam terakhir, menunaikan salat tarawih, salat witir yang mengiringi tarawih. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan yang besar dan dapat merebut kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang syaitan yang dibelenggu oleh Allah pada bulan Ramadan. Kenapa Allah Ta'ala membelenggu syaitan? Walaupun di sana banyak perbahasan ulama, apakah dia hakikat belenggu itu. Ada yang berkata perkataan belenggu itu ialah kalam majaz, ada yang kata kalam hakiki. Tapi soalnya kita mahu tahu mengapa syaitan itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Kerana di sana kita kena faham bagaimana peranan syaitan dalam menghalang anak Adam daripada menjadi abdi kepada Allah. Kalau kita buka kitab Manhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita akan dapati beliau meletakkan syaitan dalam kelompok Aqabatul Awariq yang terdiri dari 4 perkara, iaitu dunia, manusia, nafsu dan syaitan. Ini menunjukkan bahawa syaitan ini merupakan makhluk ataupun halangan yang paling besar menghalang kita daripada taat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam bulan Ramadan, kata setengah ulama, kita menjadi ringan untuk melakukan taat, sebab halangan besar ini telah dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Jadi bulan Ramadan kita jadi ringan tubuh untuk melakukan taat. Kata qiyamul lail, kita datang qiyamul lail. Beritahu kelebihan fadilat tarawih, kita datang salat tarawih.
Kata kelebihan tadarus, kita bertadarus. Maknanya mudah bagi kita. Apabila mana tidak adanya halangan yang pertama dan utama, iaitu syaitan. Tapi apabila ada halangan, kita jadi susah. Usah kata kita nak melakukan amalan sunat, amalan wajib pun kita tak berjaya nak buat, kerana halangannya begitu besar. Oleh kerana itu, kita dalam sehari dua lagi akan keluar daripada bulan Ramadan. Sekali lagi kita akan bertarung dengan syaitan, selain daripada dunia, nafsu dan manusia. Maka untuk itu, marilah kita mengenal jalan-jalan syaitan, supaya selepas daripada ini kita tidak lagi terpengaruh dan mengikut jejak-jejak syaitan. Kalau kita buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mendedahkan bagaimana pendekatan syaitan dalam menyesatkan manusia. Syaitan ni memang dia paling pakar dalam menyesatkan manusia. Kita kata ajaran sesat yang dibawa oleh tokoh-tokoh tertentu, itu tak pakar lagi. Pakar yang paling pakar ialah syaitan dalam menyesatkan manusia sehingga kita tak perasan kita sesat. Ini pakar tak pakar, sehingga orang yang sesat itu rasa dia betul. Itu pakar tak pakarnya. Jadi apakah dia jalan-jalan syaitan itu? Maka maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bagaimana pendekatan dan langkah-langkah syaitan. Sebab itu syaitan ni dia bukan ada satu formula saja, tidak. Kerana itu Allah sebut di dalam Al-Quran dengan kalimat khutuwati syayatin, mana dengan perkataan jamak, kerana langkah-langkah syaitan itu banyak. Berbagai-bagai cara, berbagai pendekatan, yang penting semuanya masuk perangkap syaitan. Pendekatan syaitan yang pertama, ini kita nak tengok kita dah masuk dalam perangkap ke, tak masuk lagi ke, ataupun dekat nak masuk. Pendekatan yang pertama, syaitan akan menakutkan siapa sahaja terhadap ajaran Allah dan ajaran Islam. Ini peranan syaitan. Dia tak ajak kita jadi kafir terus. Kalau dia turun berceramah kat kita, beritahu, wahai manusia semua, mari kita jadi kafir, itu dia tak akan berjaya. Jadi dia lakukan langkah yang pertama. Langkah apa? Iaitu menakutkan sesiapa sahaja terhadap ajaran Allah. Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu bagi kamu syaitan menakut-nakutkan kamu daripada jalan Allah. Itu kerja syaitan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran kalau kamu ikut Islam. Ini langkah pertama syaitan. Kepada siapa yang tunduk pada syaitan, syaitan akan takutkan dia terhadap agama Allah, menyebabkan mereka tak berani nak beramal dan menerima agama. Itu langkah syaitan. Syaitan dia pujuk, dia takutkan kita jangan terima Islam. Kalau sekiranya diharamkan riba, akan merudum ekonomi kita. Ini suara syaitan. Siapa yang percaya, dia menjadi pengikut syaitan. Siapa yang tolong cakap begitu, dia dah jadi syaitan. Maknanya, jangan takutkan manusia kepada agama Allah. Panggil orang datang kepada Islam. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah.
Marilah kita semua di atas satu kalimah yang sama saja antara kita semua, iaitu tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. Ajak orang kepada Islam. Tapi syaitan menakut-nakutkan. Kalau kamu terima Islam, masyarakat dunia akan marah. Kamu akan terpinggir daripada masyarakat antarabangsa. Tengok pandai syaitan. Jika sekiranya kamu ikut Islam nak mengambil kira halal haram, bila kamu nak maju? Nak tunggu halal haram, nak meniaga sangat tapi duk kira halal haram, bila nak berjaya? Ini semua suara-suara syaitan. Jadi kita dah termakan ke tak tahu lah. Jadi Islam ini kita kena yakin. Fala takhafuhum, jangan takut pada mereka, yakni syaitan. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu orang yang beriman. Pegang Islam, yakin kepada agama Allah, berpegang teguh kepada syariat Allah, yang halal halal, yang haram haram. Kan kita baca Quran, tadarrus Quran, sampai habis tadarrus Quran, tapi kadang-kadang tak percaya ke Quran. Tadarrus jangan kira habis Quran. Siap dengan berlagu lagi, siap dengan tarannum lagi, tapi tak percaya kepada Quran, maka kita menjadi pengikut syaitan. La yu'minu bil Quran man istahalla maharimah. Tidak dikira beriman seorang itu kepada Quran kalau dihalalkan apa yang Quran kata haram. Jadi kena ikut Quran, baru tak ikut syaitan. Kalau tak ikut Quran, sahih ikut syaitan. Kerana jalan syaitan itu banyak. Maka langkah yang pertama syaitan menakut-nakutkan kita daripada agama Allah Ta'ala. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, bila mana kita sudah takut kepada agama Allah, tak yakin dan tak berapa berani dah nak beramal dan menzahirkan agama, bimbang kena pulau, bimbang orang kata, bimbang merudung ekonomi, bimbang tak maju, bimbang tak mencapai hasrat dunia. Bila kita dah ragu kepada Islam, maka pada masa itu syaitan datang dengan pendekatan kedua. Tengok syaitan buat kerja. Langkah yang kedua, mengajar kita dan menyuruh kita, kalau nak terima Islam, terima separuh sudah. Yang hak kamu ragu tu jangan terima. Yang kamu berasa takut-takut jangan terima. Tolak sebahagian daripadanya. Dan kalau berasa nak terima juga Islam, terima separuh sudah. Ini kerja syaitan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Jangan kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Ulama mufassirin berkata, ayat ini menggabungkan antara suruhan Allah supaya masuk Islam keseluruhan dan larangan Allah jangan ikut syaitan. Maknanya apa? Maknanya jika kita meninggalkan sebahagian daripada Islam, kita sudah pun mengikut langkah-langkah syaitan. Tak perlu tolak semua nak jadi pengikut syaitan. Kalau tolak semua, itu memang hak sah, syaitan mahu lah. Tapi yang syaitan kira okey dah. Kalau kita ni menerima sebahagian Islam, tolak sebahagian yang lain. Hak yang kita berasa nak, terima. Yang berasa ragu, takut, tinggal. Syaitan kata, itu sudah dikira 50 markah campur. Dikira tu. Maknanya dah jadi pengikut dia. Dah ramai dah sekarang umat Islam yang terima Islam separuh, tolak separuh. Ramai. Maknanya ramainya pengikut syaitan. Salat terima. Puasa terima. Haji okey. Zakat bolehlah. Tutup aurat tengok dulu. Hudud kita kaji. Qisas tak relevan.
Ini perangai apa ni? Baca Quran jangan kira daripada alif lam mim perhabis sampai ke qul a'udzu birabbin nas. Siap dengan tarannum, siap dengan tajwid, siap dengan makhraj. Tapi Quran kata hukum, Quran turunkan hukum, terima separuh, tolak separuh. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah tanya orang Yahudi, perangai Yahudi, perangai Nasrani zaman Nabi dulu. Terima separuh kitab, tolak separuh kitab. Terima separuh hukum Quran, tolak separuh hukum Quran. Ini perangai orang yang mengikut langkah-langkah syaitan. Ya. Kena terima semua Quran. Ya. Semua kena terima. Siapa yang tolak walaupun satu ayat dengan faham dan sengaja, jadi kufur dia. Ya. Kalau tak faham, maka berdosa besar dia. Telah menjadi pengikut syaitan. Jadi kita jangan tolak Al-Quran, tolak Islam, terima semua. Ya. Sebanyak mana hukum Allah, terima semua. Tinggal lagi kita mampu tak mampu nak laksana, itu bergantung kepada keupayaan dan surut atau syarat. Contohnya haji, terima hukum haji. Tapi dah kita tak ada duit lagi, memang tak wajib lagi lah. Tapi hukum kena terima. Jangan buat main-main. Jadi itu di antara kerja syaitan, menyesatkan kita. Mula-mula rasa takut kepada Islam, lepas tu dah yang takut jangan terima, yang tak takut tu boleh terima. Dah jadi pengikut syaitan. Dua, bila mana kita sudah terima separuh Islam dan kita menolak sebahagian yang lain, yang kita terima Islam ni, kita terima, kita buat, kita amal. Yang kita tolak, kita ganti dengan benda lain, hukum lain. Nampak? Macam kita tolak hukum haram arak berdasarkan Quran, kita tolak hukum itu, kita guna hukum lain, haram dan halal arak, bergantung kepada lesen atau tidak lesen. Ini maknanya kita dah tolak, lalu kita tukar dengan yang lain. Hak yang kita tolak tu apa syaitan buat? Hak yang bahagian kita tolak tu, yang kita tukar dengan hukum lain, yang kita ganti dengan peraturan lain, syaitan kata apa yang tu? Allah menyatakan, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Langkah yang ketiga syaitan menampakkan kepada kamu hukum yang kamu tukar itu, maksiat yang kamu buat itu, mungkar yang kamu tukar itu daripada Islam, kamu tukar peraturan lain, hukum kamu tu diperlihatkan oleh syaitan sebagai tindakan yang baik dan indah. Ini peranan syaitan. Sampai nampak hukum hak kita buat sendiri, hukum Allah kita tolak tepi, yang kita ganti itu nampak indah dan baik, dihias oleh syaitan. Atas nama apa? Atas nama keadilan, atas nama hak asasi, atas nama hak persamaan, atas nama maslahah ummah. Ini cuma kerja syaitan. Yang hak kita tolak tu jadi nampak baik pula, nampak indah, sehingga kita merasa puas hati dengan apa yang kita buat. Contohnya orang tolak undang-undang jinayat Islam, tukar dengan undang-undang manusia. Dia tukar dah hukum Allah dengan undang-undang manusia. Lalu undang-undang manusia tu akhirnya nampak lebih baik daripada undang-undang Allah. Jadi berasa tak salah tukar hukum Allah. Sebab apa? Sebab nampak baik, lebih adil untuk masyarakat majmuk. Pandai tak syaitan sesatkan kita? Pandai lah. Sebab syaitan berapa puluh PhD syaitan. Kita baru berapa? Baru UPSR 2 kali tak lulus. Jadi syaitan sesatkan kita. Mana dia? Yang pertama, yang ketiga, menghias indah amalan-amalan jahat yang kita buat. Nampak cantik pula. Nampak lawa. Peraturan-peraturan sesat yang kita laksanakan itu nampak cantik dan indah. Ini peranan syaitan. Bila indah, kita akan kekal dengannya, kita bangga dengannya, kita sayang dengan hukum itu. Jadi selama-lamanya sesat.
Langkah yang ketiga. Langkah yang keempat. Tadi kita dah ada Islam yang kita terima. Islam yang kita tolak lalu ditukar dengan hukum lain, dihias indah oleh Islam. Ada lagi Islam yang kita terima tadi, ada separuh lagi. Maka hak separuh ni pula syaitan mengajak kita jangan rujuk kepada Quran dan hadis. Kamu nak salat boleh, jangan rujuk Quran hadis. Kamu nak buat ekonomi Islam boleh, jangan rujuk pada Quran hadis. Kamu nak haram arak boleh, tapi jangan rujuk Quran dan hadis. Kamu nak haram judi boleh, jangan rujuk pada Quran dan hadis. Istahwaza alaihimus syaitan fa ansahum zikrallah. Mereka telah dikuasai oleh syaitan lalu melupakan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Bahagian Islam hak kita terima tu tak dirujuk kepada Islam, kepada Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak kepada undang-undang Islam, okey, kita buat mahkamah syar'i, mahkamah syariah. Tapi jangan direfer sepenuhnya kepada Quran dan hadis. Berzina kita denda je 250. Mencuri kita penjara sahaja. Bahagian Islam hak kita terima tu tak dirujuk kepada agama Allah, tak dirujuk kepada Quran, tak dirujuk kepada hadis Nabi. Jadi sekarang apa yang tinggal pada kita? Mula-mula takut kepada Islam, tak terima Islam. Lepas tu terima separuh, tolak separuh. Hak tolak nampak indah, yang kita terima dipesongkan daripada agama Allah. Apa lagi tinggal pada kita? Bila mana manusia berada dalam situasi itu, apa syaitan buat? Lalu ketika itulah syaitan menyesatkan kita dan mendaftarkan kita menjadi anggota kumpulan syaitan. Istahwaza alaihimus syaitan fa ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Allah kata apa? Bila mereka sudah sampai kepada peringkat itu, melihat indah perbuatan buruk mereka dan perbuatan baik yang mereka sangka Islam, tak dirujuk kepada agama Allah, lupa kepada syariat Allah, ulaika hizbus syaitan. Merekalah ketika itu ahli kumpulan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Dan ketahuilah kumpulan syaitan itu pasti akan mencapai kerugian. Tengok langkah-langkah syaitan. Bila kita dah jadi kumpulan syaitan, apa yang akan berlaku? Akhirnya Allah kata, kamathalis syaitan iz qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'um mink wa inni akhafu Allah rabbal alamin. Seumpama syaitan berkata pada manusia, kufurlah kamu semua kepada Allah. Bila mana manusia berkufur kepada Allah, manusia syirik terhadap Allah, maka syaitan berkata, aku berlepas diri daripadamu kerana aku pun takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Maka jadilah kita anak Adam yang kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Ini langkah-langkah syaitan. Jadi kena beringatlah, kita ni tak lama lagi akan keluar daripada bulan Ramadan. Maka ketika itu akan bermula semula pertarungan hebat antara iman kepada Allah dengan syirik dan kufur serta godaan syaitan terhadap kita. Maka insya-Allah kita cuba berhati-hati. Selalukan banyak menyebut a'udzubillahis samiin alim minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada kejahatan syaitan yang dirjam. Jadi insya-Allah itulah di antara sedikit tazkirah kita pada malam ini. Dan saya tahu tuan-tuan sudah tiap-tiap malam bertazkirah daripada awal Ramadan. Paling kurang sudah ada 14 jam tuan-tuan bertazkirah, kalau setengah jam setiap malam. Paling kurang sudah ada 28 tok guru lah. 28 guru
kita berada di hadapan mereka. 28 guru ni kalau tak alim lagi tak tahulah kita. Jadi kita kena bersungguh-sungguh untuk mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mendampingi rumah Allah, dampingi Quran, dampingi orang-orang saleh, dampingilah majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Niat masing-masing dalam hati, luar daripada bulan Ramadan kita nak jadi ahli masjid yang datang 5 waktu salat fardu berjamaah di masjid. Niat masing-masing dalam hati untuk diri masing-masing. Jangan niat untuk orang lain, niat untuk diri sendiri, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat ilmu, kita dapat input yang baik untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mujurlah tuan-tuan ada tazkirah. Di Selangor ni ada tazkirah, alhamdulillah. Tengah-tengah tarawih kita dapat bertazkirah. Ada negeri lain tazkirah ni makruh, ada satu negeri dia kira makruh. Jadi makna kita mujur ada tazkirah. Tazkirah itu memberi kita peringatan daripada kita lalai kepada Allah Ta'ala. Baik, pada malam ni sebelum daripada itu sebagai penutup, saya pun program tazkirah penutup pada malam ini, tazkirah yang ke-68 pada malam ni. Jadi habislah tazkirah untuk siri Ramadan untuk malam ni. Jadi untuk itu pada malam ni sekali lagi saya nak lancarkan derma untuk pembinaan Kolej Islam An-Nur. Yang dulu saya sebut tentang pembinaan kolej. Beberapa kali saya istihar di sini. Jadi sekarang kolej ini akan mula program pecah tanah pada 9 hari bulan 8. Lepas raya ni, lebih kurang raya yang ke-13 tak silap hari 13, kita akan adakan acara pecah tanah pembinaan Kolej Islam An-Nur. Di dalam kolej ini ada kompleks pendidikan, sebagaimana yang saya sebut, di atas bidang tanah yang diwakafkan oleh seorang dermawan, yang tanah tu baru dibeli hampir-hampir dekat-dekat 1 juta. Lalu diwakafkan kepada Pondok An-Nur untuk membangunkan Kolej Islam An-Nur. Jadi kita pun dah buat plan, semua dah siap, semua rangka dah siap, dan perbincangan dengan kontraktor pun dah siap. Maka insya-Allah kita akan mula pembinaan dia. Jadi malam ni kita nak lancar, wakaf akan terus dibuka sampai kompleks tu siap. Bangunan utama dalam kompleks itu ialah masjid. Itu bangunan utama dalam kompleks pendidikan ni. Ada asrama anak yatim, asrama tahfiz, asrama orang tua, ada dewan utama, ada bilik kelas, ada sebagainya. Kemudahan pejabat dan pentadbiran sebagainya. Jadi bangunan utama ialah masjid. Jadi kita lancarkan jualan lot wakaf. Lot wakaf untuk sekaki persegi masjid ni. Ini ada CJ dia. Lot wakaf ni ada CJ dia, iaitu RM100 sekaki persegi bagi pembinaan bangunan masjid. Jadi untuk masjid ni sekaki persegi. Jadi tuan-tuan boleh wakafkan dia. Nanti di belakang sana ada kaunter, tulis nama, nombor telefon. Lepas tu lafaz akad wakaf. Beli, lepas tu wakaf. Dan kita boleh wakaf atas nama sendiri atau niat untuk ibu bapa, sebagai hadiah Ramadan dari raya untuk mereka yang dah tak ada. Maka kita niatkan untuk mereka. Berapa lot nak beli, terpulanglah. Maknanya tulis, kalau dah meninggal, tulis nama Allah Yarham sekian. Nombor telefon tak payah tulis. Jadi maknanya pakai tulis nama masing-masing gitulah. Jadi ambil RM100 sekaki persegi. Ini CJ dia, potong dan ambil daripada pegawai ataupun wakil kita, kaunter di belakang. Kemudian yang kedua ialah bangunan lain untuk asrama tahfiz, asrama anak yatim dan sebagainya. Komplek, dalam komplek ni RM50 sekaki persegi. Dua-dua ni akaun yang berlainan. Sebab kita nak buat akaun, nak asingkan akaun untuk pembangunan dua-dua pusat pendidikan ini. Jadi maknanya tuan-tuan boleh buat belian ini, dan siapa yang membina rumah Allah di muka bumi, Allah akan bina untuknya mahligai di dalam syurga. Ini maknanya mahligai dalam syurga. Nabi kata luas mahligai itu daripada pintu ke pintu sana 500 tahun perjalanan. Punya luas tak luasnya. Bagi kita yang nak akhirat, memang kita berebutlah.
Tapi bagi yang tak nak, dia kata apa? Buat apa luas sangat? Baik rumah PPRT. Jadi maknanya ini cerita dalam akhirat. Jadi insya-Allah kita cerita ni untuk orang-orang yang memburu akhirat. Baik, itu di antara lak wakaf di samping derma biasa yang ada di belakang untuk menyiapkan Masjid An-Nur yang sedang dalam pembinaan sekarang. Dia ada tabung belakang sana. Yang kedua, ada sahabat kita bawa barangan, beberapa barangan Islam, ada air menira produk Muslim. Lepas tu satu ni IQ, coklat IQ minda. Jadi untuk mencerdaskan minda kita. Jadi belilah ini coklat buatan Islam dan bahan-bahan yang Muslim, yang Islam, yang tak ada keraguan. Jangan duk makan hak ragu. Kita kena jadi orang yang warak. Sebab Nabi, sahabat tanya Nabi, siapa orang yang selamat di akhir zaman? Nabi kata ialah orang yang warak. Sebab warak ni apa? Dia menjauhi perkara subhah, bukan saja perkara haram yang tak jelas hukum pun dia jauh dah. Maka kita jangan makan benda-benda yang ada keraguan. Tapi ada hak degil, dia jawab lagi. Dia kata bukannya banyak sangat najis tu, DNA kecil je. Cuma DNA babi je. 0.0 berapa peratus, sikit je. Kita kata memanglah sikit, tapi dah 30 tahun dah makan, campur-campur jadi 3 ekor babi dah, campur-campur. Jadi kena beringat kita. Jadi makan benda-benda yang tidak meragukan kita, insya-Allah. Itulah sekadar tu untuk tazkirah kita pada malam ni. Jadi nanti ada tabung di belakang, dan kemudian berbaktilah kita kepada agama Allah Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.